Dalam pertemuan kita dengan pelabur, beberapa isu dibangkitkan. Sebab penambahan yang besar, termasuk saya katakan dari Indonesia 20.16 bilion, Singapura 20 bilion ringgit, Jepun 24 bilion dan Korea Selatan 23.07 bilion ringgit. Ini kerana keadaan politik yang stabil dan seperti mana yang saya tegaskan, kejelasan atau clarity dalam dasar-dasar kita, ekonomi madani, pelan industri perindustrian, energy transition, transisi tenaga, dan juga dalam kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-12. Dan insya-Allah akan saya perkemaskan dan perjelaskan dalam Belanjawan Madani Jumaat ini. Soalan saya menyatakan sejauh manakah keberkesanan langkah kerajaan dalam menangani impak kejatuhan nilai ringgit yang semakin merudum sehingga mencecah paras ringgit Malaysia RM4.73 berbanding dengan dolar Amerika, serta implikasinya secara menyeluruh termasuk golongan M40 yang sebahagiannya mungkin tidak akan menerima bahan api bersubsidi susulan pengenalan sistem subsidi bersasar. Baik, terima kasih. Perdana Menteri. Pendang, kerana soalan ini soalan penting, saya terima daripada Pendang. Setakat 6 Oktober 2023, memang benar nilai ringgit menusut negatif 6.5% berbanding dolar Amerika. Tapi tidak separah yen Jepun yang menyusut 10.8%. Thailand sama dengan Malaysia menyusut 6.5%. Walaupun kita lihat umpamanya Korea lebih kurang sama, tapi Indonesia lebih baik. Indonesia seperti mana saya tegaskan dalam sidang yang lalu, lebih tegas dalam membatalkan subsidi dan kemudian beberapa langkah yang mungkin sedikit menyusahkan sementara tetapi memberi keyakinan dari segi kekuatan rupiah walaupun tidak sekuat yang diharapkan. Seperti mana kita tahu, nilai ringgit ini tidak bergantung kepada fundamentals. Pertumbuhan baik, pelaburan baik, inflasi turun, kadar pengangguran turun, nilai ringgit turun. Dia tidak maknanya selari dengan economic policy atau position atau argument. Dia hanya kerana tindakan Fed Amerika Syarikat menaikkan kadar. Jadi kita hadapi masalah ini umpamanya. Jadi apa yang disebut kemeruapan atau volatility ini berlaku dan kita akui maknanya beberapa langkah diambil oleh bank negara. Umpamanya menetapkan ekspor itu dengan ringgit. Kemudian dalam beberapa sidang saya bincang dengan negara China dan juga di ASEAN Jakarta meminta supaya kita gunakan wang, nilai wang tempatan, local currency untuk berdagang. China sambut baik. Jadi sekadar 20 ke 28% pelaburan yang besar sebenarnya, 10 bilion ringgit itu dalam tidak menggunakan dolar tapi menggunakan ringgit. Dan ini tidak menjejaskan dari segi kehilangan atau kesusutan nilai ringgit. Begitu juga dengan Thailand. Setakat ini yang kita berjaya menggunakan local currency adalah Indonesia, Thailand dan negara China. Tapi tidak semua bidang, terutama kalau dia terlibat dalam commodity international trade. Ini di antara cadang. Sebab itu kita juga cadang yang kita gunakan istilah de-dollarization. Kerana negara-negara ASEAN dan Asia, bila saya bincang dengan Perdana Menteri Lee Chiang di Nanning, kebergantungan kepada dolar itu menyebabkan nilai currency kita jatuh, seperti mana yang berlaku juga kepada yuan, renminbi negara China dan yen di Jepun. Apa langkah-langkah lain yang boleh diambil? Hanya memperkuatkan ekonomi tempatan.
kerana selagi kadar faedah kita, Indonesia menaikkan. Jadi kalau ketimbang OPR yang kita sebut atau kadar faedah Indonesia itu tinggi. Jadi dia dapat menampung. Itu pun tidak sepenuhnya. Kita mengambil dasar supaya tidak meningkatkan OPR semata-mata ketimbang kedudukan dolar Amerika. Dan ini menyebabkan ringgit kita akan terjejas. Walaupun semalam dalam pertemuan saya dengan Gubernur Bank Negara, dia menganggap akhir tahun ini ke arah perkembangan yang lebih meyakinkan. Jadi berdasarkan angka-angka dan data-data baru yang kita terima. Dan kita harapkan dengan saya katakan tadi kejelasan dasar-dasar termasuk ekonomi dan dasar pelaburan dan transisi energi yang mendapat tarikan baru sekarang ini, itu akan dapat membantu dalam menarik pelaburan dan nescaya memperkukuh kedudukan ringgit.